Bahagian 37. Tolong-menolong, mencegah dan ukar masalah dadah. ตอนที่ 37 ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิโมะยูโซจากสถานพินิจจังหวัดปัตตานีและมาริสาซามาแหหรือการอพูดถึงแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งผู้ปกครองและชุมชนต้องร่วมกันเพราะการที่ลูกติดยาเสพติดสร้างความทุกข์กับพ่อแม่เป็นอย่างมากที่สำคัญต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ดีทำกิจกรรมพร้อมๆกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้ความสำคัญกับศาสนาทั้งคู่ได้ฝากไว้ว่าจะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เว้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวเราก่อน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun siang jakผู้หญิง ชายแดนใต้ Suara ini mungkin Anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menepuhi masalah dengan ketekunan dan kesabaran. Assalamualaikum, salam sejahtera para pendengar sekalian. Apa khabar? Jumpa pula di dalam ruangnya Suara Kaum Ibu di Selatan ataupun dalam bahasa Thai iaitu Siang Jakผู้หญิง ชายแดนใต้ Saya Cik Rohani binti Mukhtar sebagai juruhebah. Hari ini ruangnya kita hubung lagi berbicara tentang dadah dan ada dua wanita dari jaringan kaum ibu sivil kemasyarakatan untuk kedamaian sepada Selatan Thai ataupun bahasa Thai iaitu เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Salah satu yaitu Kak Fatimah Yusof. Dia adalah pegawai daripada Go kanak-kanak ataupun rumah jaga kanak-kanak yang berumur rendah pada 18 tahun yang buat salah dengan unek-unek ataupun dalam bahasa Thai yaitu Satan Pinit di Patani. Dan seorang lagi yaitu Kak Marisa Samahe ataupun yang dikenali nama Kak Roh. Dia adalah guru ataupun kru daripada sekolah Pomeng, daerah Penarik, wilayah Taning. Kak Roh dan Kak Fatimah akan cerita lagi tentang masalah dadah yang merebak seluruh Selatan Thai ataupun yang berat sekali dan yang merebak seluruh 3 wilayah kita dan 4 daerah wilayah Songkhla. Jenis-jenis dadah yang kanak-kanak ataupun pemuda-pemuda cuba yang pertama sekali iaitu rokok. Lepas itu daun ketung, ubat gila dan kanya dan lain-lain lagi. Maka Kak Roh nak cerita bahawa rokok adalah jenis dadah yang sangat bahaya kerana dia akan larat pada dadah yang lain-lain lagi. Maka ibu bapa pasti ambil padu, jaga keluarganya dan mesti kita tu buat kegiatan dengan berjemaah seperti semaya sekali, makan nasi sekali, buat halaqah dan buka peluang anak-anak kita tu untuk kita tu dapat beri nasihat padanya. Dan marilah kita bersama mendengar pengalaman dari kedua-dua berbicara tentang masalah dadah. Ya, jadi nak kecek masalah dadah lah mudah. Ya septik deh. Laning dalam kampung banyak benar. Kampung mana-mana pun duk basuh sepengan banyak tu. Laning tu ambil jok di budak lah ni duk dalam sekolah dah. Mula dari mana? Mula daripada rokok. Budak isak tu boleh jadi orang tua tahu tapi tak ambil berarti. Duk peheh kata rokok tu tak apa. Tapi di masa lani tu apabila budak tu lekat rokok, satu hari ia kena naik daripada dadah. Tu dah ketung berlepas pada ketung tu ubat gila, ubat apa tu. Jadi banyak benar lani. Budak sekolah sendiri, puak werung kat rumah tu. Nak royak kata lani duk isak rokok duk apa tu hengo siapa. Mulut dia tu kita tengok dia duduk biar masa dia duduk mengaji tu budak ni tak ada apa dah, tak ada dengar, tak ada padu apa, hanya mari dengan tebal. Mulut ni hitam lenguk dah. Duk isak rokok lama mana dah tu kita tahu orang tua tu
Orang kata mula-mula tu tahu tapi duk behel tu rokok tu tak jadi penyakit banyak lah. Tapi lah ni dak apabila budak lekat rokok tu orang tua kena bergaduh dah. Masalah ni. Ayah dia sendiri tu orang kata sakit hati. Ngak anak hajar dah royak ngam molek dah katak dah tunjuk jalan dah. Tak jadi. Hingga siapa satu hari apabila berlaku tu gi di sekolah nak kecek tak boleh. Nak royak kata setara pak ni. Jatuh mata sedih ngak anak. Nak kecek tak boleh. Orang kata penuh dengan perbuatan anak. Lepas tu kalau duk rasa tu di kapal lain pun banyak penyakit dadah ni. Boleh tu kita tu pakak-pakak lah deh, pakak tolong walaupun bukan yo anak kita pun kalau nampak pelik-pelik kita boleh khabar-khabar ke orang tua yo dulu. So lagi nak royak masalah tak laki duk main dengan dadah ataupun ibu yang ada anak hok duk main dengan dadah. Nah, kau ibu temen masalah lagu ni tu dia susah hati benar. Susah hati sebab apa? Susah banyak kara. Nah, susah yang pertama tu apabila anak yo main dengan dadah tu banyak ke tak lengah mokpok. Nah, kalau royak gapo pun tak reti lengah. Nah, ragai gapo pun tak reti, jadi susah hati mok. Nah, lelaki pun kalau duk main dengan dadah tu, ada tu kecek tak reti. Gode anak bini pun ada. Nah, jadi bayar kat rumah. Orang hok main dengan dadah, jadi anak, jadi tak laki pun, pok ni banyak ke tu dia tak buat kerja. Sebab tu orang hok kena tanggungjawab sini, hari tak lepas pada kau ibu. Nah, kena buat kerja, cari makan video. Nah, sebab pok ni tu start minta duit. Kalau tak duit, ada tu, ada barang gapo dalam rumah tu dia pegang. Ada tu curi barang gi jual. Pas ada setengah tu gode anak bini. Nah, ni ada masalah hok reti nom betul lah. Jadi susah hati. Pas tak laki kena igak, susah dengan bini dengan mak juga. Kena pergi tengok. Nah. Lepas tu dengan dadah ni deh, kita duk kecek mari duduk becung, duduk mensorak. Siap-siap kapulan ni duk bersorak. Nak beki masalah ni nak buat lagu mana deh. Pas ni kat rasa hok duk lepas mari dah duk tengok tu. Satu, apabila orang asing, orang kampung gi royak deh. Kata anak demo back tu balas tu. Jadi kita nak murih. Nak minta kalau ada lah orang gi royak kelakuan anak kita di hari ni deh. Walaupun kita tak percaya pun minta kita tu perhati anak kita. Apabila dia mau main royak, sungguh-sungguh ia kena terima kasih orang mari royak tu. Pas tengoklah kelakuan anak kita tu kata sungguh ke tak sungguh. Satu masalah lagi, budak hok duk mengaji ulai tu. Apa masalah? Gi naik kereta, halo kelik naik kereta kelik. Tapi ia sapa dak di sekolah. Ia tak sapa sebab ia turun di tengah jalan. Nak royak kata budak laning tu ia pandai belaka. Sebab apa? Sebab alas kita, sebab dalam terota dalam kaum apa duk hajar belaka laning. Ia tak suka dengan budak zaman dulu. Lepas tu mak pak tu acik boleh nak lah. Baik kita pergi anak serah anak mengaji tu ambil nama-nama terosak ustaz ke babo ke deh. Tu kita togi ustaz pun supa. Ia kena ada nama terosak ibu bapa. Kalau budak ni 2 hari 3 hari tak ada dah. Tak ada pergi ngaji ni, kita boleh terosak mari tanya balas mana anak itu demai ke geno. Jadi boleh pakak tolong di antara ibu bapa dengan ustaz. Pas nak kiring soal lagi dari segi hok ibu bapa nak jaga lagu mana dengan dadah ni nah. Yang pertama kali tu jaga keluarga kita jadi keluarga yang bahagia. Nah, di rumah kita tu senang hati. Nah, orang hok duduk dalam rumah tu wasa suka hati, wasa senang hati, wasa nak duduk rumah tak wasa nak pergi kana. Nah, sebab tu rumah kita kena cuci. Nah, duduk ramai-ramai pakak teh. Nah, ibu bapa anak pakai duk kali. Wak gapo wak kali. Nah, semaya kali. Nah, makan nasi sekali. Hok ni hok sangat ni hok nak anak kita duduk rumah. Pongkan. Nah, masalah dadah boleh. Nah, yang kedua tu kena ambil padu dengan anak kita. Nah, ambil padu lagu mana? Kena ambil padu kata anak kita dengan masalah ni tu duduk lana. Nah, duduk dengan pia. We tahu. Nah, kalau dia sayang pun sayang pia. Kita kena kedok. Kena we tahu belaka keadaan hok dia. So lagi tu hak agama. Nah, sebab budak hok kena ikat duk di setan pinik tu banyak ke hok masalah kita temung tu budak ya kurang agama. Nah, sebab tu nak kirim ke ibu bapa nah pak ubi berat sikit agama ke anak. Nah, kalau anak tak pandai baca Quran talah dia pergi ngaji Quran. Nah, kalau tak pandai maye pun kita kena ajar dia boleh pandai maye. Lalu ada masa tu pakak wak halakah dalam keluarga kita. Nasihat dia wasa waning. Nah, nak kecek dengan ibu bapa. Nah, sebab apabila dia waning dengan ibu
ibu bapa tu, ya ada gapo, yo kecek dengan ibu bapa. Ya dak kena pergi cari saing dak. Cara hak kita nak pakat tolong-tolong. Nah, wi penha hak dadah ni wi kurang dalam masyarakat kita. Masalah ni, dadah ni nak beki bahasa mana. Lepas tu kita kena pakat-pakat ibu bapa semua walaupun tok nebe, tok kemene, nayuk oboto, tok ime, ustaz di kampung masing-masing tu kita pakat-pakat tolong. Kita jangan dok kata tak apa dia ni anak orang lain, bukan anak kita, ikut dia tak leh. Kita pakat-pakat, kita nampak anak pia tak molek, kita mari royak. Tok hak mana kita berani tegah je, boleh. Sebab Tuhan royak suruh kita tegah barang hak tak molek. Kalau kita tak berani nak kecek, tegah dalam hati. Hingga siapa setara tu, ya suruh tolong. Jangan dok kata, ni bukan ya anak kita, bukan ya adik-beradik kita. Wak tak tahu tak leh. Pakat-pakat tolong bercampur gaul dengan ibu dan bapa. Sebab ada dalam Quran deh. Tuhan kata, ya tak bersalih bertukar perangai pia-pia sehingga orang tu nak bertukar, nak bersaling sendiri dulu. Kalau kita tak buat dulu, Tuhan tak saling perangai kita. Kita jangan duduk kata, tak apa, Tuhan kuasa, Tuhan jadi, Tuhan berlaku. Kalau kita serah baik tu, supaya kata kita ni bukan dia umat Islam lah. Sebab Tuhan royak dah. Semua Tuhan nampak, semua Tuhan tahu. Semua Tuhan wi hidup, wi mati, wi sakit demam. Tapi kita kena usaha. Kita sakit, kita kena pergi cari bomo. Bukan tak Tuhan wi demam. Duduk sini ya. Tuhan nak wi sia-sia bukan. So kita tengok atau mungkin orang tu ada duit banyak, mudah cari makan deh. Orang rajin. Kalau malah, ya pun tak ada duit juga. Sampai tu semua tu kita kena suluh diri kita. Apabila diri kita buat molek dah, buat baik dah, kita boleh tegur aja, boleh tunjuk kepada semua dalam kampung kita, walaupun adik-beradik kita ataupun kawan-kawan kita semua tu, kita bolehlah tegur aja jalan yang betul dan benar. Pendengar sekalian, sebagaimana Kak Roh berkata, jagakanlah perbuatan kita dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksudnya, janganlah kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan dan buatlah perkara yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Dan hadis berkata bahawa sesungguhnya orang mukmin itu apabila ia berlaku satu dosa, timbullah satu titik hitam di hatinya. Andainya ia bertaubat, menjauhkan diri dari dosa seraya memohon keampunan, maka sucilah hatinya itu kembali. Tetapi sekiranya ia menambah dosa lagi, bertambahlah hitamlah hatinya sehingga seluruh hatinya tu menjadi gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, tidak sebenarnya hati mereka telah ditutupi oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Berartinya hati kita tu yang gelap, tak lain tak bukan kerana kita buat jahat, kerana dosa-dosa kita lah membuatkan hati kita itu gelap. Maka siapa yang telah sedar diri bahawa kita ni adalah di dalam kejahatan, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itu adalah Maha Pengampun. Dan sebagaimana sepatah berkata, pemuda dan pemudi adalah tiang negara. Wahai pendengar sekalian, kalau kita fikir bahawa jika pemuda-pemudi kita ni otak yang telah rusak dengan dadah, maka bagaimanakah masyarakat kita masa depan? Saya harap bahawa kita semua ambil berat tentang masalah dadah ini. Dan jangan lupa kita ikuti ruangan Suara Kaum Ibu di Selatan yang ada cerita kisah wanita yang kena musibah daripada keadaan tidak aman dan lain-lain hal di stesen radio yang sama dan masa yang sama. Hari ini setakat ini sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh Jabatan Sokongan dan Pendidikan Lanjutan Universiti Songkla Negeri Cawangan Patani
ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยา